Siapa? Merah kah? Enggak ya. Kita lagi nerang kita semua pengawal lagi. Kita itu sama semua. Lagi ya nama tag tersebut ya, bakal tag tersebut ya di Pak WhatsApp itu tanam semula. Kami kita nemu begini kayak nama oleh tanam semula kita kena nadai geranto undang kaya bisnis berupaya kita layu. Oke, ini aja terima kasih kita aku udah retai, udah meluangkan masa retai begitu. Oke, terima kasih aja. Lagi kita ini ngana mau disebut sini. Talimat skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit 2.0 untuk kawasan Sabah dan Sarawak. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Akan terangkanlah pasal skim pembiayaan tanam semula pekebun kecil 2.0. Sebelum tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahulah, pernah dengar sebelum tu pun kita ada buat skim loan juga. Jadi start tahun 2018. Jadi tahun sebelum ni kita bagi full loan lah. Jadi sekarang ni, jadi apa ada dalam skim yang terbaru ini? Okey, pertama. Okey, tahun ni tadi dah dilancarkan lah pada Januari 2024. Dana yang disalurkan adalah berbentuk geran padanan. Maksud dia 50% geran. Geran ni maksud dia percuma. Dan 50% pinjaman pada pekebun kecil. Maksudnya contoh kita pinjam 10,000, 5,000 free. 5,000 je yang kita perlu bayar untuk skim bantuan ni lah tadilah. Okey, objektifnya untuk kita beri peluang kepada pekebun kecil untuk tanam semula lah pokok yang tua, ada yang umur 18 tahun, hasil lah tak berapa cantik, kita pun boleh memohon inilah. Okey, meningkatkan hasil BTS pekebun kecil lah. Okey, ini syarat. Syarat ni memang skim sebelum ni pun dah menjadi isu lah bagi kita di Sarawak. Okey, tapi saya akan ceritakan je lah cara dia. Okey, pertama warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Ini maksud dia 18 hingga 60 tahun dia boleh loan sendirilah. Okey. Jika berumur 60 tahun ke atas, dia perlu buat joint loan. Maksudnya dia perlu kongsilah ada dua nama untuk buat loan ni. Antara dia joint loan dengan orang yang terdekat, antara isteri, suami ataupun anak-anak. Itu je lah yang terdekat. Sebab itu syarat daripada bank lah. Okey, yang kedua, pekebun kecil dengan jumlah pemilikan tanah tidak melebihi 10 hektar dekat Sabah dan Sarawak. Kita dekat Sabah Sarawak ni kadang-kadang kita punya lesen tu besar, sampai 25 hektar satu orang. Tapi untuk memohon ni kita tidak boleh terlampau besar lah kita punya lesen. Mesti 10 hektar dan ke bawah, lebih kurang 20 hektar ke bawah lah. Okey. Lepas tu had maksimum kelulusan 6.5 hektar sahaja. Walaupun dia punya pemilikan tanah 10 hektar, tapi kelulusan dia maksimum adalah 6.5 hektar sahaja. Okey. Lepas tu mempunyai lesen MPOB lah. Mesti pokok tua tu mesti dilesenkan. Okey. Lepas tu, okey, ini bahagian yang agak sukarlah kita di Sarawak untuk dapat menunjukkan bukti pemilikan dan penguasaan tanah yang sah mengikut undang-undang dan peraturan pihak berkuasa tanah negeri masing-masing. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang ni yang kita tengah fight sekarang ni lah. Sebab kalau dekat Bakong ni susah betul mau cari orang yang ada geran. Maksud ni menunjukkan bukti pemilikan ni biasanya dalam segi dokumentasi memang geran tanah lah, itu yang diorang minta. Itu syarat. Sebab geran tanah ni yang boleh menunjukkan dari segi dokumentasi lah bahawa si A ni yang punya tanah yang dekat sini. Jadi untuk pengetahuan perempuan juga 2 minggu lepas pun kita punya top management ataupun bos kita di Miri dengan DHQ pun berjumpa dengan agensi Land and Survey Sarawak lah untuk membincangkan isu ni. Sebab kalau isu ni masih lagi strict tu, jadi agak sukarlah kita di Sarawak ni untuk memohon. Tapi masih belum ada jawapan lah. Jadi saya harap tuan-tuan faham lah. Sebab kita kalau kita belum dana disalurkan,
jumlah bayaran balik adalah 50% daripada jumlah peruntukan yang disalurkan kepada pekebun kecil. Okey, begitu juga dia punya interest lah. Dia ada interest yang kecil 2% saja. Kalau kita buat loan, saya rasa saya pun belum pernah lagi jumpa interest bank dia bagi 2% saja untuk kita loan lah. Okey, seterusnya. Okey, ini macam mana proses pelaksanaan. Okey, yang pertama kita boleh dapat borang tu di MPOB ataupun di agrobank yang terdekat. Kalau kita orang Miri, tanah di Miri, kita boleh pergi agrobank Miri lah. Contoh kalau tanah di Bintulu, kita perlu jumpa dengan pegawai agrobank di Bintulu. Jika kita memohon, tapisan pertama adalah pihak agrobank yang akan buat, bukan pihak MPOB. 4 tahun belum kita start bayar. Kita dia punya loan ni tadi lah. Tahun ke-5, tahun ke-49 baru kita start bayar. Maksudnya pokok yang kita tanam semula tadi dah start berhasil. Setahun dah dia start berhasil, baru kita start bayar. Okey. Seterusnya. Hektar. Okey. Kalau luluslah 6.5 hektar dapat 117,000. Okey, dia dibagi dua. 58,500 free, tak perlu bayar. 58,500 lagi dalam bentuk pinjaman tadilah. Maksudnya kita pinjam 117,000, 58,500 je kita bayar. Okey? Maksudnya separuh free, separuh lagi kita perlu bayarlah daripada nilai tu. Lepas tu tanpa penjamin untuk yang bawah 60 tahun tadilah. Kalau lebih 60 tahun kita kira yang second joint loan tu tadi, kira yang menjamin kita tadilah. Okey, lepas tu kadar faedah serendah 2% ke atas nilai pinjaman sahaja. Maksudnya 18,000, separuh je yang kita dia punya kadar faedah hanya dikenakan kepada 9,000 saja daripada 18,000 tadi. Lepas tu lulus segera. Biasanya kelulusan dalam 2 minggu. Amalan pertanian baik. Okey, yang kedua, pemohon yang diluluskan perlu bayar RM34 kalau kita bayar bulan-bulan. Okey, RM406 kalau kita ada duit lebih, kita mau bayar setahun terus RM406 lah. Ini jadual ini dibuat pihak agrobank lah, macam mana dia kira. Yang kedua, salinan geran tanah, bukti pemilikan. Okey, macam kita di sini kan, walaupun kita diberitahu kita tanah NCR kan, tapi kita tidak ada satu surat. Macam di Sabah, dia orang ada, walaupun dia belum keluar geran yang tetap tu, dia orang ada dibagi satu surat daripada pihak agensi dia orang sendiri, agensi Land Survey Sabah lah. Begitu tanah tu memang dia macam hari ni lah. Tahu kan dekat mana kita punya rem ni? Tahu dekat mana? Sungai Bakas. Pernah hantar situ tak? Pernah? Tak pernah? Kalau tak pernah, hantarlah lepas ni. Jadi berdirinya saya di sini hari ini, kita akan bercerita pasal koperasi lah. Okey? Kenapa koperasi ini ditubuhkan? Ianya adalah satu inisiatif daripada kerajaan untuk menyatukan semua pekebun kecil di ngam. Ini ya. Kawasan jajahan saya adalah daripada Sungai Bakas sampai ke Sungai Peking sebelum Long Lamak. Okey, tadi kita dah dengar pasal talimat pasal skim koperasi dan kita ambil yang ini. Lepas kita pergi talimat pengedaran buah sawit. Tidak lama kita buat refreshment dalam kaji saja. Saya percaya semua tuan-tuan dan puan-puan sini lebih tahu pasal buah sawit. Okey,
Okey, yang ini adalah buku panduan pengedaran buah kelapa sawit yang digunakan untuk buat semua manual, semua panduan yang ada dalam buku ini, dan Satu Malaysia telah guna buku ini ya untuk panduan dia. Okey, panduan ini berdasarkan manual pengedaran buah kelapa sawit MPOB edisi ketiga 2015. Objektifnya adalah untuk memberi kefahaman kepada pekebun kecil terhadap kualiti buah tandan segar BTS yang dituai dan seterusnya dijual kepada pembeli belesin. Penjualan BTS yang bermutu akan menghasilkan kadar perahan minyak yang tinggi dan memberi pulangan harga yang setimpal kepada pekebun kecil. Tujuan ini adalah untuk pekebun kecil dapat menilai kualiti BTS milik sendiri, mewujudkan urus niaga terus yang boleh memberi pulangan yang setimpal dengan kualiti BTS yang dihantar, memastikan pekebun kecil membekalkan BTS yang berkualiti. Okay. Pastikan hanya tandan masak saja yang dihantar kepada rem, ke kilang ke mana-mana ke. Okay. Penalti akan dikenakan terhadap tanda-tanda tidak bermutu. Maksudnya ada buah muda, kita akan hantar balik ke, kita akan tahan ataupun potong dia punya ni harga. Okey, yang ini adalah tandan masak. Maaf kalau tak nampak sebab dia punya slide ni macam terpotong sikit. Tandan masak warna sabut kuning oren dan terdapat lebih 10 biji relai telah gugur. Maksudnya dekat tandan tu, kalau tuan-tuan puan-puan nampak dekat pokok tandan ada buah biji yang telah jatuh 10 biji lah, baru tuan-tuan dan puan-puan tuai dia. Kalau belum, tunggu dulu dalam masa sehari 2 hari. Dan ya, kita cabut lagi. 0, 2, 0. Siapa punya? 1, 0, 2, 0. Ada orang menang? Kamu kah? Oh, Tania menang. Ngam. Tengok kamera. 2. Siapa punya? 1, 0, 4, 2. 1. Oh, dia menang. Kita bagi dia minyak. Kita cabut. Tania dapat susu. Kasih ayah ke dia. 1051. Siapa punya nombor? Siapa punya? Mie sedap. 0. Siapa punya? Oh, dia. Oh, dia menang mie sedap. 6. Siapa punya? Oh, dia punya. Tania dapat gula. Ini bukan salah saya, sudah goncang sudah. 1049. Dapat minyak. Oh, nah. Ngam. Satu, 008. Susu. 1085. Siapa dapat?
Thank you. 1, 0, 7, 3. Ibu. Bukan tadi dah dapat susu kah? Oh, ini laki dia. Mana laki kita? Oh, insaf. Bah. Ya.